Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita dalam bab 5, kimia konsumer dan industri. Subtopik 5.3, bahan tambah makanan. Sebelum ni kita dah lihat pada tajuk 5.2 ada bahan tambah dalam deterjen. Yang ni bahan tambah dalam makanan. Maksudnya bahan yang ditambah ke dalam makanan. Dan kita akan lihat pada hari ini. Kita lihat kriteria kejayaan untuk subtopik ni. Yang pertama adalah kepentingan bahan tambah makanan. Yang kedua adalah jenis bahan tambah makanan dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah dapat mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Kita lihat kriteria yang pertama iaitu kepentingan bahan tambah makanan. Okey, kita lihat dulu bahan tambah makanan. Maksudnya adalah bahan yang ditambahkan kepada makanan untuk mengelakkan kerosakan dan kelihatan lebih menarik. Ini tujuan dia lah, untuk elakkan makanan tersebut rosak dan kelihatan lebih menarik. Okey, sebenarnya daripada zaman dahulu lagi bahan tambah makanan ni dah digunakan, tapi zaman dulu dia gunakan banyak kepada bahan-bahan semula jadi untuk dijadikan sebagai bahan tambah makanan. Contohnya macam contoh buat kuih lah. Buat kuih seri muka. Kalau awak lihat seri muka tu dia ada dua lapis. Satu yang warna hijau, satu lagi yang warna putih, yang pulut tu. Okey, kenapa kena ada warna hijau dan warna putih? Yang atas warna hijau. Ni hijau. Hijau, yang bawah pulut dia warna putih tu kan. Kenapa kena ada warna hijau? Tak boleh ke letak warna kuning ke, letak warna, ataupun tak payah letak warna? Warna putih je, dua-dua warna putih. Sebenarnya boleh je. Dua-dua pun masih boleh makan. Tapi bila kita letak warna hijau, dia jadikan makanan tersebut kelihatan lebih menarik. Orang lagi tertarik untuk ambil makanan tersebut berbanding yang tidak ada warna. Tapi zaman dahulu dia tak gunakan. Macam sekarang ni dia guna inci hijau kan. Panggil inci hijau untuk jadikan warna hijau. Zaman dahulu dia gunakan daun pandan. Okey, dia ekstrak daun pandan tu untuk dapatkan warna hijau. So warna hijau tu menyebabkan makanan kelihatan lebih menarik. Okey, mengelakkan kerosakan ni macam contoh, kalau zaman sekarang ni banyak gunakan bahan-bahan kimia untuk mengawet makanan, untuk menjadikan makanan tersebut tahan lebih lama. Tapi kalau zaman dahulu dia gunakan garam, gula untuk awet makanan. Contoh ikan masin. Okey, ikan masin. Zaman dulu mana ada peti ais, sebagainya. Jadi macam mana dia nak ikan-ikan tersebut, macam mana nak menjadikan tahan lama. Jadi ikan tu diawet menggunakan garam. Bila dah ada garam kat dalam ikan tu, ikan tersebut jadilah boleh tahan lebih daripada setahun. Itu contohnya lah. Jadi yang bawah ni adalah kepentingan bahan tambah makanan. Kepentingan yang pertama, menjadikan makanan tahan lebih lama. Yang kedua, kelihatan menarik dan rasa lebih sedap. Macam rasa lebih sedap ni, contoh macam sekarang ni banyak gunakan MSG. MSG ni biasanya nama glamour dia Ajinomoto. Okey, sebenarnya dalam Ajinomoto tu ada MSG. So MSG ni menyebabkan makanan rasa lebih sedap. Bila awak makan kat kedai, awak rasa macam sedap betul makanan kat kedai ni. Kenapa makan kat rumah tak begitu sedap? Sebab makanan dekat kedai tu banyak sangat MSG-nya. Okay, banyak diletakkan MSG. MSG tak semestinya Ajinomoto. Kadang apa nama dia? Cube. Lebih sedap lah, apa benda lah. Tu semualah ada MSG. Jajan lagi banyak MSG. Sebab tu jajan lagi sedap daripada nasi. Okay, yang kedua, kepentingan yang kedua adalah meningkatkan rupa bentuk. Okay, macam makanan macam contoh macam aiskrim ke kan. Aiskrim kalau buat sendiri kenapa tak cantik macam aiskrim yang dibeli kat kedai. Kerana aiskrim yang dibeli di kedai, di kilang tu, dia ada letak bahan-bahan tambah supaya kelihatan rupa bentuk aiskrimnya lebih smooth, lebih macam cantik lah macam tu. So rasa
meningkatkan rupa, bentuk, rasa dan permukaan makanan. So, makanan tersebut nampak cantik je dan awak pun selera nak makan. Okey, yang ketiga, kepentingannya adalah untuk mengawet makanan. Makanan yang diawet ni supaya tahan lebih lama lah. Contoh macam makanan dalam tin, itu semua adalah makanan yang diawet. Okey, untuk melambatkan kerosakan makanan. So, ini adalah 4 kepentingan mengapa bahan tambah makanan digunakan dalam makanan. Okey, seterusnya untuk objektif yang kedua adalah jenis bahan tambah makanan dan fungsinya. Kita akan lihatlah beberapa jenis bahan tambah makanan serta fungsi. Okay, ini adalah beberapa contoh jenis bahan tambah makanan. Yang pertama adalah pengawet, yang kedua pengantioksida, yang ketiga perisa, yang keempat penstabil, yang kelima pengimulsi, yang keenam pemekat dan akhir sekali adalah pewarna. Okey, jenis yang pertama adalah pengawet. So, pengawet kat sini contoh bahan kimia adalah asid benzoik, natrium benzoat, sulfur dioksida, natrium nitrit, garam, gula dan cuka. Okey, yang dihitamkan ni, ini adalah yang popular ditanya, natrium nitrit. Okey, natrium nitrit merupakan contoh bahan kimia. Apakah jenis bahan tambah makanan bagi natrium nitrit? So, jenisnya adalah pengawet. So, natrium nitrit ni adalah bahan pengawet yang diletakkan dalam daging supaya daging kelihatan segar. Okay, nampak daging tu masih merah lagi. Padahal dia dah letakkan natrium nitrit walaupun daging tu dah setahun. Okay, itu adalah contoh pengawet. Okay, fungsi kegunaan bagi bahan-bahan kimia ni yang pertama adalah mengurangkan kerosakan makanan, memperlambatkan pertumbuhan bakteria ataupun kulat sebab tu makanan tersebut tahan lebih lama, dan yang ketiga menjadikan makanan tahan lebih lama. Ini fungsi utama dia lah untuk pengawet. Fungsi utama dia adalah menjadikan makanan tahan lebih lama. Macam mana ia boleh berfungsi? Ini melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat. Contoh makanannya adalah makanan dalam tin, sosis, ikan masin. Ikan masin digunakan bahan pengawet apa? Garam. Okay, minuman ringan, jeruk. Yang kedua, jenis yang kedua adalah pengantioksida. So, untuk pengantioksida ni, bahan kimia yang digunakan adalah asid sitrik, asid askorbik. Asid askorbik ni selalu ditanya. Ini adalah pengantioksida ataupun nama lain. Ataupun dia dikenali sebagai vitamin C kan. Asid askorbik. Melambatkan pengoksidaan lemak ataupun minyak dalam makanan. Contohnya diletakkan dalam margarine, biskut. Okay, perisa. Flavoring, perisa. Ini perisa yang utama ni, MSG ni, mononatrium glutamate. Mononatrium glutamate, MSG. Ada dekat mana? Ada dekat dalam jajan, ada dekat dalam Ajinomoto, ada dekat dalam, tengoklah kat mana-mana tu yang ada tulis MSG tu adalah perisa sebenarnya. So, aspartam ni dia untuk pemanis tiruan, ester, sukrosa, sorbitol ataupun stevia. Ini pun pemanis jugalah. Okay, meningkatkan perisa ataupun rasa makanan. Fungsinya lah. Fungsinya adalah untuk meningkatkan perisa ataupun perasa makanan dan menjadikan makanan rasa lebih manis. Contohnya diletakkan dalam minuman ringan, aiskrim. Okay, ini adalah 3 contoh. Kita lihat lagi lepas ni ada beberapa lagi contoh jenis bahan tambah makanan. Okay, selain daripada tu, kita ada pengimulsi. Contohnya adalah lecithin. Ini tujuannya untuk memperbaiki tekstur makanan, menjadikan permukaan makanan lembut, licin dan sekata. Okay, contoh macam margarine, kita nampak permukaan margarine tu cantik kan. Coklat pun sama. So, penstabil pula, ni untuk mencampurkan. Fungsi dia untuk membolehkan air, lemak dan minyak bercampur. Contoh macam awak tengok sos tomato ke sos chili ke kat rumah tu. Kalau kita tengok, kalau kita buat sendiri, blender ada, kita dapati yang dia akan ada 2 lapisan kan. Tapi kalau kita beli sos, dia tak adalah 2 lapisan. Dia bercampur cantik je sebab apa dia letakkan stabil. So, apa contoh stabil kat sini adalah agar-agar, gam akasia dan juga gelatin. Contohnya aiskrim. Aiskrim pun boleh, sos pun boleh lah. Okay, pemekat. Pemekat
baju cantik pekat, macam banyak guna cili dan sebagainya kan. Contohnya dia letak kanji, gam akasia agak-agak dan juga jeletin. Dia lebih kurang sama, stabil sebenarnya. Okay, untuk memekatkan makanan, contohnya diletakkan dalam sos cili dan juga aiskrim. Okey, akhir sekali adalah pewarna. So, untuk pewarna adalah sebatian azo. Contohnya adalah tartazin dan juga sunset yellow, warna kuning. Caramel, sebatian trifonil. Contohnya adalah brilliant blue lah, ni trifonil. So, fungsi dia adalah untuk menambah atau mengekalkan warna dalam makanan untuk menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Kalau pewarna ni apalagi untuk kelihatan lebih menarik makanan tersebut. So, contohnya letakkan dalam minuman ringan, aiskrim, jus oren, ini contohlah minuman ringan. Okey, objektif yang terakhir sekali adalah pelajar dapat mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. So, kalau dalam soalan wajarkan penggunaan, so maksudnya kamu boleh nyatakan kelebihan ataupun keburukan. Okay, kena pilih tau, tak boleh pilih dua-dua. Atau pilih salah satu, sama ada nak nyatakan kelebihan bahan tambah makanan ataupun keburukan bahan tambah makanan. Okay, kita lihat dulu kebaikan ataupun kelebihan bahan tambah makanan. Mengapa bahan tambah makanan digunakan? Yang pertama adalah tanaman dan buah-buahan bermusim. Contoh macam durian yang ada musim kan. Cempedak, semua tu dapat dinikmati sepanjang tahun. Okay, sekarang ni kita tengok dah ada durian yang dah diawet, difrozenkan. Jadi sepanjang tahun boleh makan durian. Kalau dulu tak ada, kena tunggu musim durian baru boleh dapat makan durian. Okay, yang kedua, kebaikannya adalah makanan kekal segar lebih lama. Makanan akan kekal segar lebih lama. Ini yang kedua. Yang ketiga, kelihatan lebih menarik. Yang keempat, rasanya lebih sedap. Dari segi keburukan pula, bahan tambah makanan ni, kesan buruk bahan tambah makanan bila kita ambil secara berlebihan, yang pertama adalah alahan. Contoh macam MSG ni, ada orang yang alah dengan MSG yang menyebabkan kepala pening dan sebagainya lah. So yang kedua boleh menyebabkan gangguan saraf, ada bahan tambah makanan yang boleh menyebabkan yang orang yang tak boleh ambil. Jadi setengah orang tak boleh ambil menyebabkan gangguan pada saraf dia. Yang ketiga adalah asma, ruam, hyperaktif pada kanak-kanak. Contoh macam minuman bergas tu kan, kanak-kanak. Kalau boleh jangan ambil lah pada usia yang terlalu muda sebab dia boleh menyebabkan kanak-kanak tu hyperaktif. Okay, yang seterusnya ni penyakit yang paling berbahaya lah, iaitu kanser. Okay, soalan. Ni soalan muka modul. Nanti awak boleh rujuk dalam muka surat 222 modul. So, Rajah 19 menunjukkan senarai kandungan bagi sejenis makanan. So, apa yang terkandung dalam agar-agar nanas ni? Yang pertama adalah etil butanoat, yang kedua sukrosa, yang ketiga natrium benzoat, yang keempat asid sitrik dan yang kelima adalah gelatin. Daripada senarai kandungan, pilih dua bahan yang digunakan sebagai bahan tambah makanan. Nyatakan fungsi setiap bahan tambah makanan yang kamu pilih. So, pilih dua. So, kalau kita nak ambil yang mana sebenarnya? Sebenarnya kalau ikutkan semua ni adalah bahan tambah makanan. Etil butanoat ni sejenis ester. Kalau guna ester mestilah untuk perisa makanan. Okay, mestilah untuk perisa makanan. Yang kedua sukrosa. Sukrosa, rasa manis. Natrium benzoat ni adalah pengawet. Asid sitrik, fungsi dia untuk melambatkan pengoksidaan lemak, dia antioksida. Gelatin, fungsi dia untuk memekatkan makanan. So, pilih dua. Pilih contohnya awak ambil etil butanoat. Nyatakan fungsi bahan tambah makanan tersebut. So, fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa makanan. Senang je. Cari ester untuk tingkatkan rasa makanan. Okey, selain daripada tu, sukrosa. Sukrosa untuk meningkatkan rasa manis. Sukrosa fungsi dia meningkatkan rasa manis. Okey, natrium benzoat. Natrium benzoat fungsi dia adalah untuk menjadikan makanan tahan lebih lama.
Okay, asid sitrik. Tadi saya cakap apa? Dia adalah pengantioksida. Okay, melambatkan pengoksidaan lemak ataupun minyak dalam makanan. Okay, gelatin akhirnya untuk memekatkan makanan, gelatin. So, pilih dua dan nyatakan fungsi dia. So, fungsi pun saya dah nyatakan kat sini. So, pilih je dua mana-mana. Okey, soalan nombor 20. Ini soalan dalam buku modul juga. Muka surat 223. Soalannya, Raja 20 menunjukkan label bagi satu kotak minuman ringan jenama P. Sedalam kotak minuman ringan ni dia ada ramuan dia iaitu air, asid sitrik, aspartam, oktil butanoat dan tazrazinat. Okey, berdasarkan ramuan yang digunakan, nyatakan jenis bahan tambah yang terkandung dalam minuman ringan dan kegunaannya. So, apa yang dia nak? Dia nak jenis bahan tambah. Maksudnya dia nak kategori dia. Pengawet ke, pewarna ke. Contohlah, pewarna, pengawet. Ini jenis. Okey, dan lagi satu dia nak kegunaannya. Okey, 8 markah kat sini. So, cari dulu apakah bahan tambah yang ada. Yang pertama ada asid sitrik. Yang kedua ada aspartam. Yang ketiga ada oktil butanoat. Yang keempat ada tazrazinat. So, ada 4 bahan tambah yang diletakkan dalam jus oren ini. So, biasa jawab soalan esei macam ni, lebih baik awak buat dalam bentuk jadual. Okey, buat dalam bentuk jadual. So, dalam jadual ni apa kena ada? Nama bahan tambah makanan. Bahan tambah. Buat betul-betul lah. Okey, yang kat sini adalah jenis bahan tambah. Dan dia nak apa? Kegunaan. Okey, yang pertama tadi. Ni asid sitrik. Saya tulis satu je. Asid sitrik. Ini adalah jenis bahan tambah apa? Pengantioksida. Tak muat lah. Pengantioksida. Apa tujuan pengantioksida? Sama je tadi. Okey, melambatkan pengoksidaan lemak. Lambat pengoksidaan lemak. Okey, yang kedua. Yang kedua kita ada aspartam. So, aspartam ini adalah kategori perisa. Okey, jenis bahan tambah perisa. Apa fungsi aspartam? Meningkatkan rasa manis ataupun meningkatkan perisa makanan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah oktil butanoat. Nama dia oktil butanoat ni adalah ester. Okey, ester ini dia kategori perisa juga. Okey, jenis bahan tambah perisa juga. Okey, kegunaan perisa kat sini adalah meningkatkan perisa makanan. Sama fungsi dia. So, akhir sekali yang keempat adalah tazrazinat. Tazrazinat ni adalah pewarna. Okey, pewarna. Mengekalkan warna dalam makanan ataupun menjadikan makanan lebih cantik. Boleh juga. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini bahan tambah dalam makanan. Macam biasa latihan tugasan dalam muka surat 223 hingga 224 buku modul. Ada apa-apa masalah boleh tanya saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.